Apakah yang dimaksudkan dengan iddah? Iddah dari segi bahasa ialah menghitung. Dari segi istilah pula, tempoh masa tertentu yang ditentukan oleh syarak setelah berlaku penceraian kerana berlaku persetubuhan antara suami dan isteri yang sah ikatannya atau pada persetubuhan yang syubhah atau kematian suami. Iddah juga tidak wajib bagi penceraian sebelum berlakunya persetubuhan. Apakah hukum bagi iddah? Hukum bagi iddah ini adalah wajib seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Ini yang bermaksud wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan dirinya yakni daripada berkahwin 3 kali suci, yakni 3 kali haid. Baik, saya teruskan dengan tajuk yang seterusnya iaitu hikmah iddah. Hikmah iddah yang pertama ialah bagi memastikan kekosongan rahim daripada benih suami terdahulu. Ianya bagi mengelakkan percampuran benih antara suami terdahulu dengan suami yang baru sahaja dikahwini. Yang kedua ialah bagi iddah talak raj'i. Tempoh iddah ini digunakan sebagai ruang buat kedua-dua belah pihak menilai semula segala tindakan dan kesilapan masing-masing. Tempoh iddah ini juga memberi mereka peluang semula untuk rujuk kembali. Hikmah iddah yang ketiga ialah bagi wanita yang kematian suaminya. Tempoh iddah ini digunakan bagi mereka untuk berkabung, bagi menghormati dan mengingati nikmat perkahwinan terdahulu. Ianya juga seperti menjaga adab, kehormatan dan nama baik suami. Saya teruskan dengan jenis-jenis iddah. Jenis iddah yang pertama iaitu iddah raj'i. Iddah ini membenarkan bekas suami untuk merujuk kembali si isterinya yang telah diceraikan. Ianya hanya berlaku dalam situasi cerai talak 1 dan juga talak 2 sahaja. Iddah seterusnya adalah iddah bain. Iddah ini tidak membenarkan bekas suami untuk merujuk kembali isterinya, melainkan dengan akad nikah yang baru dan mas kahwin yang baru. Antara contoh iddah bain adalah yang pertama, talak 3. Yang kedua, li'an. Yang ketiga, fasakh. Yang keempat, khulu', iaitu tebus talak. Yang kelima, ilak. Dan yang keenam, bagi isteri yang belum pernah disetujui lagi. Apakah yang dimaksudkan pula dengan mut'ah? Mut'ah ialah nikah kontrak dalam jangka waktu tertentu sehingga apabila waktunya telah habis, maka dengan sendirinya nikah tersebut terbubar tanpa talak. Apakah pula hukum bagi mut'ah? Hukum bagi mut'ah adalah haram seperti mana sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib bahawasanya Nabi SAW melarang nikah mut'ah pada perang Khaybar dan memakan daging keldai peliharaan. Saya teruskan dengan tajuk yang seterusnya iaitu hikmah mut'ah. Hikmah mut'ah yang pertama ialah mengambil hati isteri. Setelah bercerai, betapa sedihnya hati seorang isteri akibat perceraian tersebut. Dengan hadiah yang kita berikan, kemungkinan dapatlah menimbulkan rasa kebahagiaan dan kegembiraan dalam dirinya. Hikmah mut'ah yang kedua ialah meringankan beban hidup mereka. Setelah bercerai, si isteri yang tidak pernah bekerja bakal susah untuk mencari pekerjaan untuk menampung dirinya. Dengan sedikit hadiah, yakni mut'ah yang kita berikan kepadanya, dapatlah kita meringankan sedikit beban hidup mereka. Baik, untuk hikmah mut'ah yang terakhir ialah mengubati perasaan benci antara satu sama lain. Setelah bercerai, sudah pasti
akan terlahirnya rasa benci kepada si pasangan masing-masing. Tetapi kemungkinan dengan adanya mut'ah ini dapatlah mengubati rasa benci, rasa marah antara pasangan kita. Apakah yang dimaksudkan dengan nafkah? Nafkah ialah mengeluarkan belanja atau sara hidup kepada mereka yang wajib ke atas seseorang sama ada isteri, anak dan orang-orang yang di bawah tanggungannya. Ia termasuk keperluan tempat tinggal, makanan, pakaian, pendidikan, keagamaan dan perubatan. Baik, saya teruskan dengan hikmah nafkah. Hikmah nafkah yang pertama ialah memastikan rezeki yang diperolehi oleh si suami diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ianya adalah satu tanggungjawab yang perlu dijalankan sebagai seorang suami dan juga seorang bapa. Seorang suami nafkahnya terbagi kepada dua, iaitu nafkah zahir dan juga nafkah batin. Manakala bagi seorang bapa termasuk merangkumi nafkah suami dan juga keperluan-keperluan asas bagi keluarga, iaitu makan, minum, pakaian dan juga tempat tinggal. Hikmah nafkah yang terakhir ialah menjamin kebahagiaan kehidupan di dunia dan juga di akhirat kelak. Jenis-jenis nafkah. Jenis-jenis nafkah ini terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama adalah nafkah zahir. Apakah yang dimaksudkan dengan nafkah zahir? Nafkah zahir ini ialah nafkah yang meliputi pakaian, makanan, tempat tinggal dan lain-lain keperluan dalam kehidupan bersesuaian dengan kemampuan suami. Nafkah yang kedua adalah nafkah batin. Nafkah ini boleh dikatakan keinginan atau hajat untuk bersetubuh di antara suami dan isteri. Malah menurut Islam, isteri berhak untuk menolak hajat dan keinginan suami untuk bersetubuh disebabkan keuzuran yang datang terhadap diri isteri seperti haid.